Apa hukum tanya macam mana tangan Allah? Oh ya, apa soalan ni? Apa hukum tanya macam mana tangan Allah? Hukum dia berdasarkan perkataan Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa. Al-istiwa'u ma'lum, wal kayfu majhul, wal imanu bihi wajib, wal kayfu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy itu sesuatu yang diketahui, disebut dalam Al-Quran. Beriman dengan bersemayamnya Allah di atas arasy wajib beriman kerana Al-Quran yang sebut. Was-su'alu anhu bid'ah. Tanya tentang bagaimana Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy bid'ah. Perkataan siapa ni? Imam Malik rahimahullah. Maka jawapan kepada soalan ni, adapun was-su'alu an kayfi yadillah bid'ah. Adapun soalan bagaimana dengan tangan Allah, macam mana tangan Allah, soalan itu adalah bid'ah. Jadi tak ada jawapan. Wallahu a'lam. Apakah hukum tulis nama dekat batu nisan? Apa hukum tulis nama dekat batu nisan? Hal ni pun ustaz percaya berlaku khilaf di kalangan ulama. Ustaz percaya berlaku khilaf di kalangan ulama. Kenapa berlaku khilaf? Kerana pertama, tidak ada penulisan di batu nisan di zaman Nabi. Ada beberapa sebab. Pertamanya, orang Arab ni kebanyakan mereka tak tahu menulis. Hatta Nabi itu sendiri, majoriti para ulama berpandangan Nabi SAW wafat dalam keadaan baginda tak boleh menulis. Ada khilaf. Sebahagian ulama kata Nabi itu wafat, Nabi boleh tulis. Kerana hadis tentang perjanjian Hudaibiyah, perjanjian ketika nak tulis perjanjian di antara orang Islam dengan orang Quraisy Mekah, yang menulis tu Ali. Jadi Ali dia tulis min Muhammad Rasulillah di kepala surat tu. Selepas bismillah dia tulis min Muhammad Rasulillah, apa semua dari Muhammad Rasulillah. Jadi orang Quraisy kata tak mau, Muhammad Rasulillah ni kami tak tahu, kami tak mau. Kalau kami percaya Muhammad tu Rasulullah, kami beriman kat dia, berperang dengan dia buat apa? Orang Quraisy kata. Habis tu nak tulis apa? Tulis Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah kami kenal. Menyebabkan Sayyidina Ali bin Abi Talib tak tergamak nak buang perkataan Rasulullah tu. Lepas tu apa jadi? Rasulullah ambil sendiri, Rasulullah yang tulis Muhammad Rasulullah. Itu masalah dia. Menyebabkan sebahagian ulama kata Rasulullah sebenarnya ketika Rasulullah wafat, Rasulullah boleh menulis. Kerana hadis tu, antaranya hadis tu. Tapi dijawab oleh majoriti para ulama. Kata mereka sebenarnya Rasulullah tak tulis, Rasulullah tak boleh menulis. Tetapi Rasulullah hanya boleh menulis perkataan-perkataan tertentu yang selalu baginda tengok. Seperti sebagai contoh kata para ulama, contoh seorang tua tak boleh menulis. Selalu sangat dia tengok kereta, kita kata lukis kereta tengok. Dia boleh lukis tak? Dia boleh kerana selalu tengok, dia boleh lukis bentuk kereta. Kerana selalu dia tengok. Maka demikian, dia bukan Rasulullah tulis Muhammad Rasulullah bukan termasuk di bawah bab kitabah penulisan, tetapi termasuk di bawah bab resam, buat ukiran. Kerana selalu sangat Rasulullah tengok menyebabkan Rasulullah boleh tulis Rasulullah tersebut. Itu pandangan yang lebih kuatlah, kerana mengekalkan Rasulullah tidak boleh membaca dan menulis kita sampai ke akhir hayat baginda. Ada hikmah dia, iaitulah mematah hujah golongan musuh Islam yang mengatakan wahyu itu ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebab, antara sebab batu nisan tak ditulis di zaman Rasulullah, dan demikian juga keperluan untuk menulis di atas batu nisan, tulis nama di atas batu nisan tu keperluan tidak ada di zaman tu. Disebabkan perkuburan Baqi' itu tak ramai jenazah dia. Sekitar orang Madinah semua kenal semua orang Madinah. Sebab tu kita tengok dalam hadis Jibril, apa Umar kata ketika Jibril yang menyerupai seorang lelaki masuk ke dalam masjid bertemu dengan Nabi. Umar kata apa? Iz jaa rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadis thiyab, baju dia putih bersangatan, wa syadidu sawadis sya'ri, dan bersangatan hitam rambut dia. La ya'rifuhu minna ahadun, tak ada seorang pun dari kalangan kami yang kenal dia. Menunjukkan apa? Orang Madinah tu Umar kenal semua. Mereka tu sesama mereka tu kenal antara satu sama lain.
Mereka kenal. Kalau ada orang asing, la ya'rifuhu minna ahadun, tak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal. Menunjukkan keperluan untuk menulis batu nisan tu tak ada. Sebab tu kita akan tengok batu nisan asalnya dulu ni dia satu batu nisan saja, iaitu diletak di bahagian kepala. Tetapi yang penting, menanda kubur ini dilakukan oleh Rasulullah sebagai tanda. Ada, iaitu antaranya hadis tentang kematian Uthman bin Mad'un, saudara susuan Rasulullah. Rasulullah perintahkan, bila dikebumikan Uthman bin Mad'un, Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat untuk mengangkat batu yang berada di hampiran di situ, berdekatan dengan situ. Sahabat tu nak pergi angkat, tak terangkat, menunjukkan batu tu besar. Orang lelaki tak terangkat batu besar, mana ya? Kemudian Nabi sentingkan lengan baju baginda. Nabi angkat seorang Nabi kerana Nabi tu kuat. Nabi ni orang lelaki yang paling kuat. Nabi angkat dan bila letak di bahagian kepala kubur Uthman bin Mad'un, Nabi kata, aku jadikan batu ini sebagai tanda kubur saudaraku dan aku akan tanamkan ahli keluarga aku berdekatan dengan situ. Jadi perbuatan tanda kubur ni Nabi buat untuk kenal ni kubur Uthman bin Mad'un, ni kubur fulan bin fulan, ni kubur fulan bin fulan. Tapi penulisan nama tak ada keperluan di zaman tu disebabkan tak ramai orang. Semua orang tahu. Sekarang ni zaman berubah. Kubur tuan-tuan, kalau tak boleh nama, boleh cari kubur. Cari ahli keluarga kita di tanah kuburan, boleh cari. Duk ingat, tara saya pergi kubur yang tersusun tu, kita nak cari tu pun jenuh, pusing berapa minit nak cari kubur ahli keluarga kita tu. Sekarang ni banyak orang. Itu cara kubur yang tersusun. Kalau tanah perkuburan yang lama tu yang tak tersusun, silap-silap setengah jam tak jumpa kubur lagi. Kita kata, ni kubur orang tua kita. Orang rumah kita kata, hari tu rasanya dekat sikit, ni sampai ke dalam sangat ni. Setengah jam cari kubur tak jumpa. Oleh yang demikian, wallahu ta'ala alam, dibenarkan tulis nama pada batu nisan untuk tujuan tanda kubur sahaja, tak lebih daripada tu. Ayat Quran tak tulis pada batu nisan, tak boleh tulis lebih daripada nama, kerana berhati-hati dengan bimbang termasuk dalam larangan. Kerana kita boleh guna kaedah ad-darurah tubihul mahdhurat. Kerana bila ada sesuatu keperluan, dibolehkan perkara yang dilarang. Kalaupun benda tu dilarang, tapi larangan tu taklah, kita kadang-kadang kita tahu apa tujuan tulisan. Dan ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kalau kita nak gunakan darurah, kita ambil berdasarkan keperluan saja. Hanya menulis nama, tak lebih daripada tu. Tak ada Al-Fatihah, tidak ada surah Al-Ikhlas, tak ada apa-apa, melainkan nama orang yang meninggal saja. Kerana itu dibolehkan juga letak batu nisan dua, ujung kepala dan ujung kaki. Sedangkan di zaman Nabi, batu nisan hanya satu saja sebelah kepala. Hadis kubur Uthman bin Mad'un hanya menunjukkan satu batu saja, iaitu di ujung kepala. Tapi kenapa sekarang para ulama membenarkan buat dua batu nisan? Kerana nak letak tanda. Nabi larang duduk di atas kubur, Nabi larang langkah kubur. Jadi kalau tak ada dua tanda tu, bagaimana orang nak tahu ini kubur, ni kepala, ni kaki? Disebabkan kubur yang penuh dengan orang semakin ramai di tanah perkuburan tu, menyebabkan ada keperluan untuk kita adakan dua batu nisan di kubur. Dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Apa hukum melakukan tahlil? Tahlil la ilaha illallah sunat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah termasuk dalam zikir yang digalakkan. Termasuk zikir yang digalakkan, dan para ulama suruh memperbanyakkan tahlil ketika kita ditimpa sedih, kesusahan, masalah. Para ulama suruh kita memperbanyakkan tahlil, kerana tahlil itu memperbaharui tauhid. Maka tauhid menambah keimanan dan menambahkan pahala, sehingga menghilangkan musibah, masalah dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Kerana itu Nabi Allah Yunus ketika terperangkap di dalam perut ikan, zikir perut ikan Nun, zikir Nabi Allah Yunus iaitulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, dia ada kalimah tauhid. Kerana kalimah tauhid itu menyebabkan seseorang boleh terlepas daripada masalah yang melanda diri dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain?
Tapi jawapan tadi bukan kata boleh tahlil, bukan kata boleh majlis tahlil. Kita tak ada dalam sunnah majlis tahlil tu, tetapi bagaimana cara kita nak hadapi masyarakat. Bagaimana cara kita nak hadapi masyarakat. Kebanyakan masyarakat adalah orang yang jahil. Kebanyakan masyarakat adalah orang yang jahil. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka. Itu pandangan peribadi. Mungkin ada orang berbeza. Tak apalah, yang masing-masing orang dia rasa apa yang lebih baik untuk dia buat. Wallahu taala a'lam. Tak ada soalan lain? Kalau tak ada soalan lain, insya-Allah saya ingat setakat itu saja kuliah kita. Kita